Tasamuh, konsep pendekatan Islam yang menjadi pengukuh Ikatan Persaudaraan Keluarga Malaysia yang berbilang bangsa dan agama bagi Kongres Nasional Islam Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda Kalis Cabaran Masa Depan. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama-sama dengan wartawan Hafizuddin Yusof di lokasi. Silakan Hafiz. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Berlintas langsung di Institut Kefahaman Islam Malaysia yang mana sebentar tadi Kongres Nasional baru sahaja dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sebentar sahaja tadi. Yang mana Kongres Nasional ini merupakan anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia atau lebih mesra dikenali sebagai IKIM yang menjadi ruang membincangkan kepentingan hubungan masyarakat yang sejahtera dengan persefahaman dan keharmonian menjadi tunjang utama. Dan pada hari ini, bagi mendapatkan sudut pandangan dan idea yang lebih bernas dan segar seiring dengan peredaran semasa, 2 sesi pembentangan dan 1 sesi perbincangan akan dijalankan dengan melibatkan beberapa barisan pakar bagi mendapatkan idea yang lebih segar. Dan bersama-sama dengan saya sekarang ini, untuk mendapatkan perkongsian yang lebih jelas, bersama-sama dengan saya sekarang ini, Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz selaku salah seorang pembentang bagi Kongres Nasional hari ini. Apa khabar, Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Datuk. Baik, mungkin Datuk boleh kongsikan gambaran kepada hala tuju kepada Kongres Nasional yang akan dijalankan pada hari ini dan juga esok. Okey, pertama saya perlu menyebutkan bahawa Kongres ini ialah untuk mencapai tujuannya ialah untuk memperkenalkan nilai-nilai dan nilai-nilai berkaitan dengan perpaduan, juga elemen-elemen yang menjadi tonggak kepada perpaduan negara kita. Dan seterusnya, yang paling penting saya fikir, ia menentukan hala tuju dan bagaimana arah perpaduan yang akan dilangsungkan selepas Kongres ini, yang mana kita tahu objektif Kongres ini ialah untuk menyatakan tentang hala tuju perpaduan berasaskan kepada perlembagaan dan rukun negara tanpa mengenepikan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh cara hidup dalam Islam yang dibenarkan oleh Islam tu. Jadi secara keseluruhannya pembentangan dan juga pengisian dalam Kongres ini akan menyampaikan kepada kita tentang prinsip-prinsip yang sebenarnya bukanlah perkara baru, tetapi ia diberikan satu penghayatan baru apabila kita membincangkannya dalam konteks keluarga Malaysia. Baik, Datuk, melihat kepada Kongres yang akan dijalankan pada 2 hari ini, mungkin Datuk boleh kongsikan harapan kepada harapan kepada keluarga Malaysia yang lebih sejahtera dengan keluarga Malaysia yang pelbagai, terdiri daripada pelbagai agama dan juga bangsa ni. Baik, Kongres ini juga disertai oleh mereka yang bukan sahaja untuk orang Islam lah. Maknanya partisipan atau peserta ini disertai juga oleh mereka yang bukan beragama Islam, dan saya fikir ini adalah satu peranan IKIM itu sendiri untuk melengkapkan konsep perpaduan itu dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama dan budaya, selaras dengan apa yang kita hasratkan sebagai matlamat dalam rukun negara itu mencapai perpaduan yang lebih erat. Pastinya IKIM menjadi peneraju juga untuk memberikan kefahaman kepada keseluruhan masyarakat Malaysia tentang konsep perpaduan itu sendiri. Seperti yang dinyatakan dalam ucap pertama Yang Berhormat Menteri tadi, bahawa kesejahteraan dan kemakmuran negara itu adalah berasaskan kepada kefahaman dan juga kesediaan untuk berlapang dada dan buka hati. Dan saya fikir dengan penganjuran program ini, IKIM boleh menjadi satu agensi kerajaan yang boleh mempromosikan perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum, dan kita harapkan Kongres ini akan menjadi titik tolak untuk kelangsungan usaha menyatu padukan masyarakat Malaysia, terutamanya dalam cabaran semasa globalisasi teknologi maklumat dan yang kita sedang hadapi ini, cabaran COVID-19, kesan daripada COVID-19 itu dari segi ekonomi dan keadaan sosial negara. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Syamrahayu atas perkongsian yang diberikan pada hari ini. Dan saya juga mengharapkan bahawa Kongres Nasional ini mampu menghasilkan idea-idea dan juga perbincangan yang mampu memberi kepada satu penyelesaian bagi menyatu padukan rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai agama, bangsa dan budaya. Bukan sahaja buat masa hadapan, tapi juga untuk rujukan generasi akan datang. Jadi setakat itu saja dapat saya kongsikan. Kita kembali semula ke Wisma Bernama. Silakan rakan tugas. Terima kasih Hafiz untuk laporan itu tadi.